Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kitab Hidayatus Salikin, faslun fi adabis salah. Ini suatu pasal pada menyatakan adab sembahyang. Perbincangan kita malam ini tentang adab sembahyang. Apabila selesai engkau bersuci daripada hadas. Jadi malam kita baca dah bab semaya-semaya sunat dah habis dah. Ini adab secara umum nak semaya macam mana. Apabila selesai engkau bersuci daripada hadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil, dan bersuci daripada najis pada badan dan pada kain dan pada tempat. Maknanya seorang yang nak melakukan salat, nak sembahyang, mesti dia tu bersih, tubuh badannya bersih, dan pakaiannya, tempat sembahyangnya mesti bersih. Dan selesai pula daripada menutup aurat. Nak tutup aurat pula. Syarat dia nak sah sembahyang ni mesti tutup aurat. Yang antara pusat dan lutut, antara pusat dengan lutut ni, inilah aurat pada tu maknanya bagi lelaki. Dan yang pada perempuan yang hamba orang. Hamba tak ada lagi sekarang ni. Ada hamba, tapi hamba tak resmi, dia panggil orang gaji tu. Yang buat hamba dia. Tu tak pakar tu, tidak masuk dalam rukun hamba yang sebenarnya. Jadi kita bahas sini aurat orang laki-laki sekurang-kurangnya pusat dengan lutut aurat. Jadi tak bolehlah kita pakai seluar pendek atas pada lutut. Sama ada dalam semaya ke dalam nak main ke nak berjalan ke, jangan pakai. Mesti kita pakai tutup pusat dengan lutut. Sebahagian masyarakat kita ni dia tutup dah pakai kain sarung dah. Tapi kilah tu pelik sangat. Tubuh pakai bawah pusat jolol mai tutup pusat. Ataupun nyokilah buat dah naik atas pada lutut, tak boleh juga. Dia tak syarat dua pendek dua panjang. Yang pentingnya nak tutup di antara pusat dengan lutut, itu yang paling minimum, paling kurang. Yang sempurnanya kita akan baca dalam semaya ni kena tutup belakang. Adapun aurat perempuan yang merdeka, orang perempuan biasalah, hamba tak ada lagi sekarang ni. Orang perempuan sekat tu ya tak payah. Maka iaitu sekalian tubuhnya, semua tubuh dia kena tutup aurat belakang, melainkan mukanya dan dua tapak tangannya dan belakang tangannya hingga pergelangannya. Ini aurat orang perempuan, semua sekali kena tutup daripada kaki sampai ujung rambut dia, dikecualikan buka sempadan muka ni, muka tempat dia ambil wuduk, dan dua tangan dia. Banyak ramai penulis dia tulis dan dua tapak tangan. Itu satu orang panggil terlepas pandang. Boleh katakan kebanyakan penulis dia kata aurat perempuan ni boleh buka di antara muka dengan dua tapak tangan. Mana belakang tangan tak ada. Sebab apa? Sebab dia terjemah daripada perkataan al-wajhu wal kaffan. Muka, kaf tu mana tapak tangan, betul. Tapi bukan dia nak sebelah ni, maknanya sebelah ni kena tutup. Jadi kita kena beli sarung tangan, buka belah sini, belakang tutup. Tak ada orang buat lagi tu. Maknanya dia boleh buka di antara, dalam kitab kita ni jelas. Tengok. Dua tapak tangannya dan belakang tangannya hingga pergelangannya. 3 kalinya juga. Mak tamat lah tu. Maknanya kita kena kata boleh buka di antara tangan dan muka. Tapi nak detail macam ni lah. Tapak tangan, belakang tangan dan hingga pergelangan tangan. Ni detail. Maknanya orang panggil tak ada takwil lagi. Sebab apa orang Arab dalam penulisan dia tulis al-kaffan, dua tapak tangan. Kenapa? Sebab kalau kita kata yadun, dia takut melarat sampai sini, sampai ke siku. Jadi dia stop cakap tangan, cakap ni tapak tangan. Tak boleh lebih pada ni. Itu berhalusnya orang Arab kira-kira dia. Tapi penterjemah yang terjemah kita Arab dia tulis dua tapak tangan.
Jadi ramai sahabat-sahabat kita penulis yang tanya. Jadi kalau yang tak tulis dua tapak tangan, di belakang tangan tak ada muka. Dia termenung. Dia kata betul juga, memang kita terlepas pandai dalam masalah. Jadi tak usah tak payah keliru lah. Dia boleh buka macam ni. Tangan, agak pergelangan tangan kita. Kalau seorang perempuan tu muslimah yang hakikiyah, yang sejati, pakaian dia keluar daripada rumah itulah pakaian dia boleh semaya. Tak payah bawa kaikan tau. Duk menyusah kalau cebek kaikan pergi mari buat apa. Sebab kita sudah terpengaruh dengan pakaian moden, pakaian orang kafir yang ajar kepada orang Islam, pakaian yang kita pakai ni, baju ni tak cukup syarat untuk salat. Dia sepatutnya baju kita pakai cukup syarat salat. Dengan telekung dianya, dengan baju kaki sini kemahnya, tak ada apa. Orang sekarang bila nak janguk buka pakai baju lengan luar, dia pakai pula sarung tangan lepas sini. Macam-macam rekod. Dia tahu benda tu salah, tahu. Tapi oleh kerana pengaruh orang putih ni kuat. Kita panggil orang putih lah, tak kira lah orang berapa pun. Asal kau tidak Islam, orang putih. Pengaruh orang putih ni duduk dalam kepala kita terlalu hebat. Terlalu hebat. Pakaian ikut orang putih, nak makan pun ikut orang putih. Nak makan pun ikut orang putih. Jadi pakaian orang wanita, ingat, boleh buka muka dia dengan tangan. Hingga pergelangan tangan. Jadi kalau kita tak payah nyusah-nyusah, buat pakaian kita, orang perempuan buat jubah yang cantik-cantik, jangan warna bercuba-cuba. Cukup. Bawa stoking dia pakai. Waktu nak semaya, tak payah duk cari kaikan atau kaya apa, tak payah. Naik atas masjid, stoking dia sudah bersih, pakaian dia bersih. Allahu Akbar. Habis kita. Dia kata tak biasa lagu ni. Tak biasa, tidak semesti tak boleh. Ini yang kita nak suruh biasa, nak ajar. Ada setengah orang wanita jujur tu tunggu di masjid. Kenapa tak masuk? Tak ada kaitan tu. Sebab pakaian yang dia bawa ni tidak cukup syarat dengan Islam, boleh buat semaya. Dia sepatutnya aurat wanita ni, dia khilaf ulama tu. Hak dia kata boleh buka ni, di luar jalan semaya. Luar semaya. Mazhab Syafi'inya tutup habis. Tutup semua sekali. Baru betul. Sekali dengan tangan kena pakai sarung, muka kena tutup. Itu baru mazhab Syafi'i. Masyarakat kita ni bila sebut mazhab Syafi'i, nak tak silakan mazhab tu, tak silakan mazhab ke apa? Mana ada mazhab Syafi'i boleh buka muka? Tak pakai pula situ. Baik. Jadi orang perempuan kena ingat, muka dia dengan tapak tangan itu ittifaq ulama dalam salat. Tapi di luar semaya ada khilaf. Ada sebagian kata boleh buka juga muka dengan tangan, setakat tu saja. Ada yang kata kena tutup tangan dia pun kena tutup, muka dia pun kena tutup. Jadi kalau ada khilaf ulama macam ni, kita mesti persempitkan sempadan aurat kita. Kalau kita tak nak tutup muka, tak berani nak menghadapi cabaran orang akan gelat menjalan ninja lah, gapo hatu kopeng macam-macam dah. Baik, kita ambil sempadan yang ada khilaf ulama, iaitu muka dengan cakap tangan, cakap pergelangan tangan. Lebih daripada itu lah, keluar daripada sempadan yang dibenarkan oleh syarak pada pakaian wanita. Jelas tak jelas pada itu? Kalau lebih pada itu tak haram. Habis itu ya awak pada. Dia kata ustazah tu jangan kata tu. Kira apa kau ustazah? Kira kita dengan syariat. Islam ni tak boleh tengok orang, kena tengok agama, kena tengok peraturan dia. Kalau tengok orang, berat kita. Ustazah tak boleh jangan pada orang lain kadang-kadang. Baik. Kemudian selesai pakai wuduk sudah dah. Allahumma salli ala Muhammad. Aurat tutup dah, kemudian maka hadap olehmu akan kiblat. Jadi kita kena menghadap kiblat nak semaya dah ni. Padahal berdiri betul dan renggangkan kedua kakimu sekira-kira sejengkal. Mana waktu kita nak diri semaya jangan rapak kaki. Begitu. Renggang sikit. Dan baca olehmu qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya. Supaya terpelihara daripada was-was syaitan. Was-was ni makna gangguan syaitan. Dan hadirkan hatimu kepada Allah Ta'ala. Dan kosongkan hatimu daripada was-was. Segala pekerjaan dunia. Dan engkau tilik dengan mata hatimu. Seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhan. Mana bila kita nak maya ni, kita buat habis. Kalau dunia tu stop sekejap. Nak mikir dunia, lepas ni kita sambung balik. Tutup dulu.
Kerana Allah Ta'ala tiada menerima akan sembahyang hambanya melainkan dengan hadir hati serta menghina diri. Hanya kita takut. Syarat Allah Ta'ala nak terima semaya seorang ni, dia terima pada zahir. Bila kita cukup syarat semaya zuhur 4 rakaat, tak lebih daripada tu, terima pada zahir, sudah hakikatnya. Tapi hakikatnya semaya tu ada ruh atau tidak? Ini masalah. Ada yang akan sebut dalam hadis kita mari tanya. Maka apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, maka ucap olehmu iqamah. Allahu Akbar. Dengar cerita ni. Jadi sebelum kita qamat tu, beki dulu hati ni. Kalau ada mikir apa-apa, betul dulu lain orang panggil ni. Kalau nak cari radio, dia ada channel dia. Betul dulu channel ni. Kita nak semaya ni, tengok abjad lain. Lo ni zaman telefon, duduk dalam poket ni. Tengok dulu telefon. Jangan menyokok dengan semaya. Banyak masyarakat kita ni nyanyi tu. Orang tengah beribadat kepada Allah Ta'ala, telefon hidup muzik dalam masjid. Ya subhanallah. Tak jemput lagi muzik tu haram, sambung dalam masjid pula. 2 kali ganda. Setelah itu maka berniat engkau akan sembahyang, maka hendaklah engkau sertakan niat itu daripada permulaan Allah sehingga Ra Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi kita niat di mana? Dalam hati kita. Allahu Akbar, niat dalam hati kita, aku semaya. Apa-apa yang kita nak ambil, Zuhur, Asar, Maghrib. Dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu itu serta permulaan takbiratul ihram hingga berbetulan hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung kedua telingamu. Dulu kita belajar dah dalam bab ni kan, awal kita tu. Tapi ni dia ulang balik secara umumnya. Semaya cara umum daripada awal sampai akhir. Jadi akad takbir gini. Angkat gitu, buka gitu. Berbetulan hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung kedua telingamu. Dan berbetulan ibu jari kedua tanganmu itu dengan telingamu yang bawah. Duduk situ lah kita. Allahu Akbar. Setelah itu turunkan olehmu akan kedua tanganmu itu. Waktu turun tangan, dia ada 2 cara. Dalam huraian kita jelas dah bau ni. Lafaz sifat salat yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkat tangan ni. Sama ada kita angkat dulu, angkat tangan naik dulu, Allahu Akbar. Satu. Ataupun Allahu Akbar, awak angkat tangan. Ataupun Allahu Akbar serentak. Tiga-tiga ni ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu turunkan olehmu akan kedua tanganmu itu, dua tangan. Setelah itu maka angkat olehmu akan kedua tanganmu kepada dadamu. Tanda tepat. Dada. Mana dada? Dada kita kat mana? Sini. Kan ni dada. Jadi dalam kitab kita ni kata, turunkan olehmu akan maka angkat olehmu, tangan kita turun tadi, angkat olehmu kedua tanganmu kepada dadamu. Tok di dada. Jangan tok di pusat kau letak di perut. Apa dia? Ada beza? Apa dia? Tengok. Dalam kitab yang besar salah. Pasal kita tak minat besar. Dia tu dengan sini di dalam serta ditaruhkan telapak tangan. Dadam, baiki awak. Kitab-kitab yang besar tu baiki. Kitab yang ni. Yang nuskah ni salah. Baik kitab tu tobok hak cetak lama. Hak tu betul tak? Dadam. Dadam, tak apa. Baik. Nak yang penting sini nak di dada. Dalam kitab kita ni, kitab Hidayatus Salikin, kitab Jawi yang muktabar di sisi masyarakat kita ni, dia suruh letak di dada. Dada tak di pusat. Serta taruhkan, mana letakkan tapak tanganmu yang kanan di atas belakang tanganmu yang kiri. Tak sini. Tangan kanan tak tangan kiri. Tangan sini pegang di pergelangan tangan. Tak situ, tak dada. Ingat tempat letak di mana? Waktu kita qiyam, tangan letak di dada. Ada orang letak perut, ada orang letak bawah pusat, ada orang letak sini, rusuk. Semua itu tidak warid. Yang bawah pusat pun ada riwayat, kita dah bagi tahu dah, riwayat itu sangat lemah yang diambil daripada Ali. Tapi riwayat ini
Yang masyhurnya di sini. Tak dilaga. Kita kena baikilah. Bila kita belajar ni ubah sikap. Biasa kita ni kadang-kadang akak takbir macam orang malah. Allahu akbar. Tak semangat nampak. Sedangkan benda tu sunnah Nabi kita ajak Allahu akbar. Pasal apa dia angkat? Jadi kita belajar dalam hikmah. Angkat buka tangan gini, maknanya tolak habis segala dunia. Buai habis. Segala gangguan kita tu buai habis. Biar dia masuk kita ni menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu baca olehmu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita baca dulu dalam kitab kita dulu riwayat-riwayat yang mari. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu baca dia panggil doa apa tu? Doa iftitah. Kemudian maka baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh baca kuat ke slow? Perlahan. Jangan baca kuat. Tamu ni ada tak macam a'udzubillah dah dalam sembahyang. Dia terlebar apa hari mana dia kata. Dia terjumpa dalam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni kita dah sebut dari itu tentang khilaf ulama tentang nak kuat ke nak slow. Jadi masyarakat kita sini baca jaharan, macam bismillah sama dengan al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin hingga ke akhirnya. Dan hendaklah engkau nyaringkan bacaan jika engkau sembahyang seorang diri atau imam pada 2 rakaat fardu subuh dan 2 rakaat yang pertama fardu maghrib dan 2 rakaat yang pertama pada fardu isya. Melainkan jikalau ada engkau makmum, maka iaitu sunat diperlahankan sekira-kira didengar oleh telinga dirimu. Jadi jangan ada makmum kita di belakang imam baca suara ganggu orang lain. Kadang-kadang kita imam sini dengar suara makmum, bunyi suara pedang, tak boleh. Itu mengganggu majlis ketenteraman. Orang lain pun serah, apa pelik orang ni baca. Derah nak jadi imam juga ke? Ataupun mengganggu jiran dia sendiri, sebelah orang sebelah dia tu kacau. Dia tengok, sekadar dengar oleh telinga dirimu saja. Dan sunat engkau jaharkan. Apa dia jaharkan? Kuatkan. Nyaringkan, mana jaharkan? Tanda apa? Jaharkan mana nyaringkan ataupun kuatkan suara. Amin serta imam. Jadi bila imam selesai waladdallin, amin kena sekali dengan imam serentak wa amin. Jadi itu mana jahar, mana kuatkan. Dan sunat engkau baca pada sembahyang subuh, kemudian daripada Fatihah tiwalul mufassal. Ni asal ni. Sunat kita baca waktu sembahyang subuh iaitulah tiwalul mufassal. Tiwal mufassal maknanya surah yang panjang, ayat dia panjang-panjang. Start dari mana? Yakni surah yang panjang-panjang, iaitu daripada surah Al-Hujurat sehingga surah Amma. Surah Amma yatasa'alu tu. Mana itu dipanggil surah tiwalul mufassal, boleh kita baca. Dan pada sembahyang zuhur dan asar dan isya surah yang pertengahan seperti was-samaa'i dzatil buruj, pertengahan. Subuh kena panjang. Dan barang yang hampir sepertinya. Dan pada sembahyang maghrib surah yang pendek seperti qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad dan wal 'adiyat. Jadi kita cobalah seboleh mungkin kalau kita hafal Quran, kita baca. Dan sunat dibaca pada sembahyang subuh di dalam pergi-pergian. Apa dia mana pergi-pergian tu? Dalam musafir. Tulis itu. Pergi-pergian mana sunat dalam musafir. Waktu kita musafir, sunat baca. Pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Biasa kenapa? Sebab orang musafir ni dia sibuk nak berjalan. Kalau nak baca surah Al-Hujurat pula sambung panjang-panjang lagi, sekejut orang belakang ni macam mana kita nak berangkat ni.
Dan hendaklah engkau pada ketika berdiri sembahyang itu menundukkan kepala. Jadi waktu berdiri tunduk kepala ke bawah. Padahal engkau sampaikan akan tilik matamu atas tempat sujudmu. Maknanya mata kena tengok tempat sujud. Tak payah tengok akak kiri kanan. Supaya hadir hati. Jadi kalau tanya kenapa? Waktu salat mata kita kena tengok tempat sujud. Kata Syekh, supaya hadir hati. Maknanya hati kita jangan jauh. Kalau jauh pandangnya, orang tua kata luas pemandangnya, panjang khayalan. Betul tak? Lagi kita tengok jauh, lagi khayal banyak. Untuk tengok jam dua pula. Untuk tengok satu lagi tengok ni tak boleh. Tengok bawah kaki kita je. Habis kita. Pendek kita. Pendek pandangnya itu Syekh. Dia mengatakan kalau ada semut ya, atas tiada tu, dia tengok semut pula. Tu cari pasal lah. Yang pentingnya sempadan tu tak payah kita tak payah pergi jauh. Dan jangan engkau berpaling ke kanan dan ke kiri dalam sembahyang itu. Setelah itu maka engkau rukuk serta mengucap takbir Allahu Akbar. Dan lanjutkan olehmu akan takbir itu hingga sempurna rukuk. Maknanya takbir itu sekali dengan rukuk. Allahu Akbar sekali dengan sapa dua. Dan angkatkan kedua tanganmu seperti pada takbiratul ihram dahulu itu. Tanda ini tempat yang kedua, sunat kita angkat tangan waktu kita rukuk. Allahu Akbar, tempat yang kedua. Kemudian maka engkau taruhkan. Apa makna taruhkan? Letakkan. Letakkan kedua tapak tanganmu itu atas kedua lututmu. Tak di mana? Atas lutut. Dan engkau dirikan kedua betismu itu sekira-kira sama rata belakangmu dan lahirmu dan kepala seperti keping papan yang satu. Maknanya waktu kita rokok nak duduk betul gini. Jangan rokok macam orang panggil tauk. Apa ni orang mengai. Apa jerak ke dia tauk gitu bengok belok itu. Tak nak sama ke sama. Belakang sama. Dan engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lambung. Lambung itu mana rusuk. Siku ni jangan duduk rapat. Jauh. Lambung itu mana tulang rusuk. Tetapi jika ada seorang sembahyang itu perempuan, maka iaitu sunat dihimpunkan setengah anggotanya itu kepada setengahnya. Jadi kalau orang perempuan, dalam kitab fiqh kata sunat dia rapatkan. Siku dia ni, lengan dia ni rapat ke tubuh dia. Tak payah buka. Sayap dia tak payah buka, rapat. Itulah di antara perbezaan beberapa tempat dalam sembahyang yang berbeza di antara laki-laki dengan perempuan, iaitulah waktu rokok, waktu sujud ni orang perempuan kena rapat, orang laki-laki buka sayap. Walau macam mana pun inilah pendapat para fuqaha, walaupun dalil yang mengatakan berbeza laki-laki dengan perempuan ini sangat lemah. Sebagaimana kata Imam Al-Baihaqi, dia kata rawa mausulan. Apa ni? Dua sanad ini mausul tapi rawi dia matruk. Bila rawi matruk, mana hadis itu dhaif. Maka itulah sebagian ulama kata tak ada beza. Laki-laki dengan perempuan dalam masalah ini. Dalam masalah nak rapat ke nak buka. Jadi kita tak payahlah duduk kelahi dalam masalah ini. Nak buka, nak rapat. Kalau ada ruang, kata ada ruang jangan duduk buka. Dan baca olehmu dalam rukuk itu subhana rabbiyal azim 3 kali. Dan jikalau ada engkau sembahyang seorang, maka lebih olehmu daripada 3 kali itu hingga 7 kali, atau hingga 9 kali, atau hingga 11 kali, iaitu yang terlebih afdal. Jadi kalau kita jamak lebih baik. Kita baca subhana rabbiyal azim 3 kali, kemudian kita baca lagi subuhun qudus, banyak lagi rabbighfirli, doa-doa lain yang waris kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca dalam rukuk. Jadi itu lebih afdal karena Nabi baca dalam rukuk. Setelah itu maka engkau angkat kepalamu hingga berdiri betul, serta engkau angkatkan kedua tanganmu. Jadi waktu kita bangun sami Allahu liman hamidah tu, sekali lagi tangan kita angkat. Jangan angkat gitu ya. Angkat sampai sudah. Dan baca olehmu ketika bangkit itu sami Allahu liman hamidah. Maka apabila betul berdiri, maka baca olehmu Rabbana lakal hamd.
mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ingat tak? Kau tak aja kata. Kena tambah. Dan apabila ada engkau dalam sembahyang subuh, maka baca olehmu dalam i'tidal pada rakaat yang kedua itu qunut. Sembahyang qunut dalam mazhab Syafi'i sunat kita baca qunut waktu sembahyang subuh. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu 'ala sayyidina wa sallallahu 'ala Muhammad an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tengok ni. Kalau wa sallallahu wa sallam, ekor dia. Kalau wa sallillah wa sallim, Allahumma salli wa sallim. Kalau sallallahu wa sallam, itu cara nak baca selawat ni. Ingat kalau kepala dia sallallahu wa sallam. Kalau salli wa sallim. Ingat kaedah. Mudah ya. Bahasa Arab ni tidak payah, tapi jangan lupa dia punya kaedah. Kalau terlupa taklah kau nak salli. Setelah itu maka engkau sujud serta mengucap Allahu Akbar dengan tiada engkau angkatkan kedua tangan. Waktu nak turun sujud tak sunat angkat tangan. Tak payah angkat tangan. Engkau taruhkan, engkau letakkan pertama-tama di atas tempat sembahyang akan kedua lututmu. Dalam kitab kita ni dia pilih turun lutut dulu baru tangan. Kemudian maka kedua tanganmu. Jadi dalam kitab kita ni, waktu kita nak turun sujud, turun apa dulu? Turun lutut dulu baru tangan. Ada juga riwayat kata turun tangan dulu baru lutut. Turun Allahu Akbar, turun tangan dulu baru lutut. Macam mana nak buat? Ya. Khilaf ni bukan khilaf kecil. Sehingga setengah ulama kata bid'ah waktu. Jadi khilaf panjang. Jadi ulama-ulama yang muqtadi mengatakan tengok keadaan. Kalau orang tu tak berapa cekak dah, turun tangan dulu. Kalau rasa kuat lutut tu, orang panggil spring gagah molek, turun lutut dulu. Jadi tak perlu apa dia sampai mereka berkelahi dalam masalah ni, jangan. Itulah sikap masyarakat ni. Dia suka ambil benda kecil besar. Benda besar sungguh tak besar kan. Apa tu haram? Kenapa tidak pakai duduk akak dera perang dengan kau benda-benda haram? Benda akhilah ni cari pasal sangat. Kemudian maka lepas kita letak lutut tangan, kemudian maka dahimu padahal ia terbuka. Dahi ni kena terbuka, jangan tutup. Kalau pakai serbai ke apa tutup. Dan taruhkan. Ingat dalam kitab ni kalau jumpa taruh tempat dalam malam ni semuanya mana letakkan. Tak payah kita ulang banyak kali. Dan taruhkan hidung beserta dengan menaruhkan akan dahi pada tempat sujud itu. Jadi kita kena letak dahi kita ni biar hidungnya kena juga atas tempat sujud. Orang lain tu sudut tanya. Dan jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Letak sekali dua. Dan sunat engkau renggankan kedua sikumu daripada kedua lambung. Lambung tu apa? Pusuk. Dan renggankan perutmu daripada kedua pahamu. Tetapi sunat perempuan merapatkan pada segala demikian itu, sebagaimana kita sebut tadi dah, berdasarkan hadis tadilah. Dan hendaklah engkau taruhkan kedua tanganmu pada ketika sujud itu bertentangan dengan kedua bahu. Mana waktu kita sujud, tangan kita ni duduk di bahu. Janganlah kau belakang, depan. Dan jangan engkau hamparkan kedua lenganmu itu pada tempat sembahyang. Jangan letak lengan ni atas tempat kita sujud. Kerana demikian itu makruh. Sebab hak letak tangan ni waktu duduk ini berapa dia? Ada orang jaga kedal. Dia letak situ tangan. Jadi kita kena beza dengan dia tu. Tak kena. Pergi jalan kedal tengok dia letak tangan sama je ni masa ni macam kau malah gitu dia panggil.
Dan baca olehmu pada ketika sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali atau 7 kali atau 9 kali atau 11 kali. Jadi penjelasan kita bagi tahu dah, kalau kita jamak antara subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dengan doa-doa yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu cantik. Iaitu yang terlebih afdal pada orang yang sembahyang seorang-seorang atau imam yang redha makmumnya itu dengan dilanjutkan. Jadi imam kalau nak baca panjang dalam rokok dalam sujud dia kena ittifaq dulu dengan ahli jemaah. Macam mana ahli jemaah setuju ke tak kita panjang sikit. Kalau orang tua kata tak cekak dah awal tangan, tak boleh. Hak dia. Macam semaya di masjid haram kah? Dia rokok dengan sujud dalam semaya tahajud, gegar lutut kita. Kena tahan tak mudah. Lama tu sekiranya kita khayal. Tapi kalau kita baca sekali dengan dia juga, hafal doa-doa yang maksud mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada masa. Tak kita tak ada habis lagi baca, imam bangun dah. Cepat pula malam ni. Berasa cepat. Ia jadi lama ni sebab kita tak tahu nak apa. Tak reti nak apa-apa. Sebab itulah bila kita boleh duduk lepok di tempat mana-mana tempat duduk lepok sana sini tu sikit. Kita tak tahu nak buat apa. Sedangkan waktu berjalan setiap detik ni, kalau kita tambah dengan zikir, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, setiap detik martabat kita naik. Tak cukup masa. Tapi bila kita tak reti nak guna masa, kita sudah tak ada masa. Macam juga kali-kali kerja, kata kan alhamdulillah tak ada kerja. Padahal kerja bertambah lagi. Cuci kawasan tempat dia nak kerja ke, duduk dalam pejabat, buai debu-debu dalam pejabat tu banyak kerja. Tak ada kerja, duduk main lelah, minum kopi baca surat khabar. Manusia bila dia tak reti nak kerja, dia selalu tak ada kerja. Supaya kita, kenapa kita tak berdiri sembahyang? Kenapa kita tak boleh rokok lama, tak boleh sujud lama? Kerana kita tak reti nak buat gapo. Kalau orang sujud lama, tu iman ni pasti mana dia kata ni. Tak apa ni, tak ikut peraturan. Jadi masalah. Tapi tengok ni, kalau kita imam mesti kena ambil keredaan makmum. Kalau makmum tak reda, jangan kami tak ikat sakit lutut, tak boleh. Setelah itu maka engkau angkatkan kepalamu daripada sujud, padahal engkau mengucap Allahu Akbar hingga duduk. Betul. Dan duduk engkau ketika itu atas kakimu yang kiri, dan dirikan tapak kakimu yang kanan. Jadi siapa dia boleh, orang dia betul lagi, tak sakit kaki, hendaklah dia kena buat gini. Kaki, tapak kaki dia kena akak, jangan lepas gini. Tapi kalau akak tu menghilangkan kosong, membuatkan sakit orang, kita buat terpaksa. Bukan nak tinggal sunnah, tapi tak boleh nak laksanakan. Tapi waktu semaya sore cuba lah buat. Sebab semaya sore kita bebas. Kalau rasa sakit kita berlepas, ataupun kita rokok, jadi kita sujud. Ketika itu dan duduk engkau ketika itu di atas kakimu yang kiri, dan dirikan tapak kakimu yang kanan. Tapak kaki kanan kena angkat. Dan engkau taruhkan kedua tapak tanganmu di atas kedua pahamu, dan dibaca olehmu Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian maka sujud pula seperti sujud yang pertama itu, sujud yang kedua. Setelah itu maka bangkit, duduk istirahat. Apa duduk istirahat? Duduk sekejap sebelum bangun. Pada tiada rakaat yang tiada mengiring akan dia tasyahud. Mana rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga kita boleh duduk istirahat sekejap. Setelah itu maka bangkit berdiri betul serta mengucap Allahu Akbar, dan sunat dilanjutkan akan takbir itu sehingga pertengahan berdiri. Tengok, tanda betul-betul. Sunat kita lanjut hingga pertengahan berdiri. Tak payah sampai kita berdiri betul. Jadi setengah imam ni dia tarik habis dah. Allahu Akbar sampai berdiri lama nak naik. Setengah cukup dah. Allahu Akbar. Maknanya kita tarik tadi sebab apa? Makmum belakang dapat membezakan di antara takbir nak duduk di antara dua sujud dengan takbir bangun tiap. Jelas tak? Jadi cukuplah tarik setengah. Jadi setengah orang itu tarik panjang sangat. Siapa nak sampai berdiri pun tidak. Lebih daripada mat dia tu. Tengok dia tu je, lanjutkan akad takbir ini hingga pertengahan berdiri. Sekerap berdiri cukup lah. Tak payah tarik kuat-kuat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, atau hingga berdiri betul atas yang mu'tamad pada fuqaha. Ada juga pendapat Imam fuqaha kata sampai berdiri betul. Tapi kalau orang itu laju lah, bangun selalu Allahu Akbar dah.
Tapi kalau lah bang bila sakit lutut tu main Allah Akbar bila tarik juga, mana terlalu panjang jadi masa. Ambil segera okey dah. Dan perbuat olehmu pada rakaat yang kedua itu seperti yang pada rakaat yang pertama itu. Demikianlah pada rakaat yang ketiga pada sembahyang maghrib, dan rakaat yang ketiga dan yang keempat pada sembahyang zuhur dan asar dan isya. Habislah kita 4 rakaat. Setelah itu maka engkau duduk akan tasyahud awal pada rakaat yang kedua pada sembahyang zuhur dan asar dan maghrib dan isya, dan taruhkan olehmu tanganmu yang kanan di atas pahamu yang kanan. Bukan tak atas paha ujung ni, ujung tangan tu, ujung paha dekat dengan lutut. Mana paha kita sini dekat dengan lutut, tak tangan sini. Jangan bila sebut paha sini jangan tak ada tangan paha. Jangan salah faham tepat tu. Letak yang kanan atas paha, mana hujung paha dekat dengan lutut. Padahal engkau genggamkan sekalian jarimu melainkan telunjuk. Genggam yang ini, telunjuk buka. Genggam gini. Baru ni kita dah belajar dah. Cara dalam tasyahud ni 2 riwayat mari, sama ada kita genggam betul keluar gini ataupun gini. Jari ibu jari dengan jari ni. Tok situ. Buka. Jadi boleh buat gitu. Nampak gini. Ataupun gini. Dua cara ni waris mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka iaitu sunat engkau lancarkan. Apa lancar ni? Luruskan. Ada situ lurus. Lunjurkan. Lunjurkan. Sini dia tulis salah nuskhah kita. Lunjurkan. Lunjurkan mana Allah tangan ni? Dan sunat engkau isyaratkan telunjukmu itu, akak telunjuk ni, pada ketika mengucap illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Mana biar tangan kita isyarat. Dan taruhkan olehmu tanganmu yang kiri di atas pahamu yang kiri, padahal ia terhampar atasnya. Buka. Dan adalah kelakuan duduk pada tasyahud awal itu seperti kelakuan duduk pada antara 2 sujud yang telah terdahulu sebutnya. Dan dinamai akan dia duduk iftirash. Duduk ni ada 2 jenis dalam sembahyang. Satu duduk iftirash yang kita duduk macam tahiyat awal tu. Satu lagi dipanggil duduk tawarruk. Mana? Duduk tahiyat akhir. Dan baca olehmu pada duduk yang kedua itu tahiyat awal, dan sekurang-kurang tahiyat itu iaitu at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Tanya ke riwayat kita duk baca. Dia banyak riwayat ada. Anas, baca Anas. Baca tahiyat. Jangan baca lagi kitab, baca apa? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Dia ada riwayat-riwayat. Budak ni dia belajar sekolah di Arab tu, dia guna riwayat lain. Jadi riwayat-riwayat mari tidak menjadi masalah. Bacalah. Lama ni masuk pelik warna, tak ada pelik-pelik. Dan riwayat ada. Tengok dalam kitab kita ada beza. Beza tak beza yang kita selalu baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi berarti sekali itu paling sekurangnya. Dan sunat tasyahud yang akhir itu duduk tawarruk. Bubari. Baca tawarruk. Apa makna tawarruk? Iaitu hendaklah engkau duduk di atas punggungmu. Tawarruk mana pun warak. Yang kiri, dan engkau keluarkan tapak kakimu yang kiri pada pihak kanan, dan engkau dirikan akan tapak kakimu yang kanan, dan baca olehmu pada duduk tahiyat yang akhir itu baca perabian. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mungkin ada kata tinggal kita tak baca sah. Pasal dalam riwayat yang mari daripada lapak hadis tak ada kata Sayyidina. Ini kita baca hak asal. Hak asal mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang nak tambah.
Tapi hak waris daripada Nabi tak ada kalimah. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa ant ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik Allahumma inni u'idzuka min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sam wal maghram اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Malam ni kita beri tawar ya. Siapa dia baca sepanjang ni doa dalam tahiyat akhir. Rasul malu kat tangan. Ada apa tak ada? Tahu-tahu tu tak saya bayar dah. Kalau banyak dia takut ria pula. Ada rasa. Kedua rasa ada. Tadi kalau ada pun peratusnya terlalu lah rendah. Mana kita tidak baca. Pasal itulah di antara doa mustajab. Nabi kita bagi arah ini supaya kita doa di akhir salat kita. Sebelum habis salat itu kita mai kita doa situ. Tapi oleh kerana kita ni tak malah nak doa dalam sembahyang. Untuk lebar kita bagi peluang suruh doa lepas sembahyang. Pasal itulah jadi doa lepas sembahyang. Jadi kalau kita pandai dah doa dalam sembahyang, rasa sikit lagi tak payah doa lepas sembahyang, masing-masing doa sendiri. Boleh? Elok ni kena ajar lah dekat pertama ni. Setelah itu maka ucap olehmu Assalamualaikum warahmatullahi 2 kali. Serta engkau palingkan mukamu pada salam yang pertama ke kanan dan yang kedua ke kiri sekira-kira. Tengok. Setakat mana kita kena paling salam kita ni? Sekira-kira dilihat oleh orang yang di sisimu akan kedua pipimu daripada dua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau setara tu nampak ada pipi. Tahu nampak? Assalamualaikum warahmatullahi. Dia nampak pipi. Orang belakang kita tu nampak pipi. Jadi kalau kita tengok tu imam ni dia tak paling. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nampak pipi ke? Kau nampak telinga? Nampak telinga itu tak nampak pipi. Nak paling betul tengok. Sekira-kira tengok dia punya hal. Sekira-kira mana tadi? Dilihat oleh orang yang di sisimu akan kedua pipimu, nampak pipi. Dan sunat engkau niatkan keluar daripada sembahyang dan hendaklah engkau sertakan niat itu pada ketika mengata Assalamualaikum hingga akhir. Jadi niat ni kalau kita tak kata pun, dia kita Assalamualaikum tu sesatlah sembahyang kita ni. Dan sunat pula engkau niatkan memberi salam atas orang yang di kananmu dan yang di kirimu dan yang di hadapanmu dan yang di belakangmu daripada malaikat dan jin dan manusia yang muslimin. Inilah kelakuan sembahyang orang yang seorang-seorang. Yang kita belajar malam ni kelakuan sembahyang orang seorang. Maknanya dia ajar direct tu daripada awal sampai akhir bab sembahyang. Dan lagi akan datang kelakuan imam dan makmum insya-Allah taala akan mari dalam bab sembahyang berjamaah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wa imadus salatil khusyu' wa hudurul qalb ma'al qira'ati wal zikri bil fahmi. Tengok ni. Artinya bermula tiang asas tiasri sembahyang ni iaitu khusyuk. Apa makna khusyuk? Yakni tetap engkau dan hadir hati kepada Allah Ta'ala serta membaca Quran dan zikir dengan faham makna. Mana asas sembahyangnya khusyuk, faham segala bacaan yang kita baca. Dan kata Hasan Al-Basri, kalau Hasan tu biasanya dia kena buat halil lah, Al-Hasan Al-Basri, itu nama dia, Al-Hasan Al-Basri. Ingat baik-baik, kalau tulis nama Hasan jangan tulis S-H-A-S 2 kali. Halo. Walaupun boleh kata orang Melayu ni kalau tulis Hasan S 2 kali. Tak. Kalau S-A-H-A-S-S-E-N, dia baca Hasan. Kena tulis kod Jawi dia nya Ha Sin Alif Nun, Hasan. Nama penyair hak hebat dalam zaman Nabi, Hasan. Tapi kalau tulis kalau nak bernama Hasan, H-A-S-E-N, Hasan. Oh betul. Ni banyak kawan kita nak tambah S 2 kali. Hasan. Kod Jawi dia tulis Hasan, Ha Sin Nun. Salah dari segi aja. Kena tulis kalau Hasan
kena ada alif. Ha, sin, alif, nun, hasan. Bab-bab tulisan imla ni kadang-kadang kita pakai ikut orang tulis. Di antara orang yang paling menerima kesalahan tulisan yang paling banyak, siapa dia? Hamba. Ustaz ko, ustazah ko, tu segi hak tak ngaji Arab ni. Dia tulis BASIQ, khata fahish. Atau BASIQ, salah. Dia tu nama Asmaul Husna, Al-Basitu. Yang betulnya BASIT. Kalau tengok dalam file kita, surat-surat kita terima, surat jemputan, hak mari daripada ustaz Q, hak mari daripada ni pun K. Salah saja, macam-macam lagu. Kata tak faham dia. Padahal Asmaul Husna tu gatul dinding kita, duk tulis Al-Basitu. Apa salah juga? Mana kita tidak halusi penulisan kita, tak berhalus dari segi imla'iyah ni, orang panggil tidak cermat. Jadi kita kena cermat. Tulisan biar cermat. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini takut kita ni. Takut atau tak takut? Artinya tiada sembahyang yang tiada hadir hati kepada Allah taala di dalamnya, maka iaitu terlebih segera membawa kepada siksaan Allah. Berat tak berat kita? Cuba kita cek berapa peratus semaya kita semaya, berapa peratus satu salat yang kita salat ingat 100% kepada Allah Taala. Kau mari dia lah macam lampu tepi jalan, lampu hak jalan rusak tu, sekali nyala sekali mati gitu ya. Ini kita takut. Macam mana nak khusyukkan semaya? Sebab apa kita hilang khusyuk? Sebab itulah ulama dalam kitab-kitab lain kata, di antara yang terawal diangkat daripada umat, daripada kita ni, khusyuk semaya. Pasal makannya kita kotor, kata-kata kita kotor, segala perbuatan kita tidak tepat dengan syariat, uqubah dia, seksa dia nya hilang khusyuk. Itu masalah. Jadi kalau kita dengar kata-kata Ustaz Hasan ni, apa berat dia? Orang yang tiada hadir hatinya dalam sembahyang, iaitu terlebih segera membawa kepada seksa. Lebih hampir orang ni kepada seksaan Allah SWT daripada rahmat Allah. Takut atau takut? Jadi pasal kita kena bermujahadah. Apa dia bermujahadah? Bagaimana nak baiki hati biar mai khusyuk. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yusalli as-salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala 'ushruha wa innama yuktabu lil 'abdi min salatihi biqadri ma aqala anha. Hadis ini diriwayat dengan makna. Artinya bahawasanya seorang hamba yang bersungguh-sungguh berbuat sembahyang itu tiada disuratkan, maknanya tiada dituliskan baginya daripada pahalanya itu 1/6-nya dan tiada 1/10-nya, sebab tiada hadir hatinya kepada Allah Ta'ala, dan hanya sungguhnya disuratkan bagi hamba itu daripada pahala sembahyang barang yang hadir pada akalnya. Daripada sembahyang itu, yakni hadir hatinya serta khusyuk, kerana makna akal dan qalb itu satu jua. Maknanya kesimpulan daripada hadis ini warid, mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, seorang nama Abdullah bin Ghanam. Dia ni satu hari dia tengok seorang sahabat Nabi, Ammar ni masuk dalam masjid, semaya cepat-cepat. Allahu akbar, baca-baca cepat semaya. Sudah Ammar semaya, Abdullah ni mari, ya Syekh, ya Abul Yaqzan, dia panggil tu Syekh. Laqad safaf. Aku tengok maya cepat hari ni. Kenapa? Sebab apa maya cepat hari ni? Biasa maya khusyuk molek. Kata dia Ammar, fahal ra'aitani an taqsu min hududiha syai'an. Betul saya maya cepat, tapi apakah saya saat ni tinggal benda-benda rokoknya untuk makninah tak ada? Dia kata tidak. Makna cepat dia ni bukan tak ada tamakninah, tak ada khusyuk. Dia lagi kata di Abdullah, la, tuas maya cukup rukunya apa ni comel mai, tapi cepat sikit daripada biasa. Kalau dengan baca panjangnya, gapo dia Ammar kata, qala fa inni badartu biha sahwatus syaitan. Aku semaya saat ni, syaitan tengah duduk sibuk, duduk buah mana bucu-bucu masjid tu, aku tengok dia duduk buah situ, aku pergi semaya cepat-cepat. Takut dia mari kacau khusyuk aku. Ini karamat apa ni, kemuliaan Allah Taala bagi pada sahabat. Dia nampak syaitan duduk buah apa dia tepi jalan tu, tepi masjid, dia pergi semaya cepat-cepat. Takut dia kawan tu sudah buah ni, mari kosek, mari dia gogek hati. Sedap dia.
Kalau kita nampak juga, boleh lah buat lagu ni. Ni kalau tu tak nampak pun, dia main cepat express juga. Orang tanya mana cepat tu? Saya takut dia setan mai kau mai kan. Ammar radhiyallahu ta'ala boleh kata lagu ni, dia sahabat Nabi yang besar. Ada kelebihannya, ada karamat dia. Kita nak kata dengan hujah mana? Jadi kata di Ammar, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang itu semaya, Allah Taala akan tulis kepada dia sekadar khusyuk dia. Terima semaya, rukunya gugur, tapi pahala yang tingginya setakat mana dia khusyuk. Hadis riwayat Imam Ahmad, kata Syekh Al-Arnaud, hadis sahih. Jadi tamaklah kita bab adabus salah. InsyaAllah kita akan masuk pula dalam bab sembahyang berjamaah. Faslun fi adabil imamati wal qudwah. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.